I believe I can fly. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baiklah pelajar sekalian, pada kali ini kita akan membahas tentang cara menjawab soalan kebat PKS. Jadi, ketika kita menjawab soalan PKS itu, kalau kita tidak tahu format, maka nanti jawapan kita itu boleh menjadi salah. Jadi, perlunya di sini kita tahu untuk format PKS sebenarnya. Ketika kita sudah tahu format menjawab PKS ini, maka nanti ketika menjawab kita akan menjadi mudah. Dibandingkan nanti pelajar tak tahu format PKS, yang akhirnya nanti jawapan itu menjadi salah sebab tidak ikut format dalam menjawab. Jadi, ketika menjawab soalan PKS itu, kita akan dihadapkan dengan satu namanya kebat, kemahiran berfikir aras tinggi. Dalam kebat PKS itu ada 3 aras. Yang pertama adalah aras rendah. Yang kedua aras sederhana. Yang ketiga namanya aras tinggi. Jadi ketika semua pelajar ingin menjawab soalan PKS ini, harus tahu dulu mana soalan yang aras rendah, mana soalan yang aras sederhana, mana soalan yang aras tinggi. Ketika sudah boleh membezakan ini, maka insya-Allah dalam menjawab senang. Jadi fokus kita pada kali ini iaitunya soalan kebat aras tinggi dalam PKS. Okey. Jadi untuk aras rendah dengan aras sederhana kita akan bincang pada pertemuan akan datang. Fokus kita pada kali ini hanya soalan aras tinggi. Jadi ketika menjawab soalan aras tinggi PKS itu ada beberapa item yang perlu kita perhatikan. Sebab soalan aras tinggi itu nanti adalah 6 markah. Jadi nanti ketika kita menjawab tidak sesuai dengan format yang telah ditentukan, maka nanti jawapan jadi salah. Apa yang diperlukan dalam menjawab soalan aras tinggi ini? Yang pertama adalah muqaddimah. Muqaddimah ini sebenarnya tidak dinilai, tapi tujuan muqaddimah ini adalah untuk membantu, untuk memudahkan kita dalam menjawab. Kalau tidak ada muqaddimah nanti jadi susah. Jadi saya menyarankan kepada pelajar semua untuk muqaddimah ini dibuat. Nanti di bawah muqaddimah itu ada isi. Pada yang ketiga ada huraian. Yang 4 huraian lengkap, yang kelima dalil, yang keenam huraian dalil, yang ketujuh rumusan. Jadi 7 item ini sebaiknya kita buat dalam format kotak untuk memudahkan pemeriksa nanti. Jadi Ustaz menyarankan kepada pelajar-pelajar Ustaz dan siapapun yang melihat video ini, ketika kita menjawab soalan aras tinggi ini sebaiknya dibuat dalam bentuk kotak. Tujuannya adalah untuk memudahkan pemeriksa. Karena nanti dengan ada kotak yang nampak macam ni, senang. Pemeriksa akan lebih senang untuk menanda. Seperti itu. Jadi nanti inilah yang diperlukan dalam aras tinggi. Muqaddimahnya paling atas, di bawahnya ada isi, bawahnya huraian, huraian lengkap, dalil, huraian dalil, rumusan. Jadi untuk lebih fahamnya, Ustaz akan terus berikan contoh dalam video ini. Sekarang kita masuk ke word, cara menjawab soalan aras tinggi PKS. Jadi seperti yang Ustaz sebut tadi, bahawa perlu muqaddimah. Muqaddimah itu apa? Ini yang perlu kita fahami. Muqaddimah itu apa? Jadi untuk mudah fahamnya, muqaddimah itu adalah mengulang soalan dengan membuang tanda soal. Okey, mengulang soalan dengan membuang tanda soal. Contoh macam ni. Kamu lahir di mana? Okey, kamu lahir di mana? Jadi untuk muqaddimah, saya lahir di. Jadi kita ulang soalannya balik dengan membuang tanda soal. Contoh yang kedua, malam tadi kamu tidur pukul berapa? Okey, malam tadi kamu tidur pukul berapa? Untuk buat muqaddimahnya, malam tadi saya tidur pukul, muqaddimahnya macam tu.
Jadi muqaddimah ini mengulang soalan dengan membuang tanda soal. Sekarang kita teruskan kepada isi. Apa itu isi? Isi ni adalah fakta. Okey, di sini kita tulis fakta. Fakta ni macam mana? Macam tadi. Malam tadi kamu tidur pukul berapa? Untuk muqaddimahnya, malam tadi saya tidur, itu muqaddimah, isinya pukul 10. Cukup macam tu. Jadi untuk menjawab isi ini adalah fakta apa yang berlaku, fakta daripada apa yang ditanya. Minimum untuk isi ini lebih kurang daripada 4 atau 5 perkataan. Itu untuk isi. Setelah itu huraian. Macam mana cara menjawab huraian? Mesti kita awali dengan kabus. Okey. Kabus tu apa? K itu kerana, A itu agar, B itu bagi, U itu untuk, S itu supaya. Ini untuk memudahkan kita dalam menjawab huraian. Jadi, kita awali kalimah jawapan itu dengan salah satu daripada kabus ini. Apakah kerana, atau supaya, dan lain-lain. Dan untuk huraian lengkap, kita awali dengan kesannya. Jadi nanti pada awal jawapan huraian lengkap ini, kita awali dengan kesannya, baru diikuti dengan jawapan. Sedangkan untuk dalil, boleh kita ambil dari Al-Quran, boleh kita ambil dari hadis, atau perumpamaan bahasa Arab. Bagi kita yang mengambil ayat Al-Quran, boleh kita ambil dengan Arab atau terjemah. Nak kita tulis dengan Arab sahaja atau terjemah pun boleh. Kalau kita ambil dalil itu dari hadis pun sama, boleh kita ambil dengan Arabnya atau terjemah. Sedangkan kalau kita ambil dari perumpamaan bahasa Arab, itu hanya boleh Arab sahaja. Jadi kalau kita ingin letak di situ terjemahan, itu tak boleh. Nanti akan jadi salah. Dan setelah itu untuk huraian dalil, kalau seandainya kita ambil dalil tadi daripada Al-Quran, maka kita awali dengan ayat di atas menjelaskan. Okey, itu kalau dari Al-Quran. Kalau seandainya dalil yang di sini kita ambil daripada hadis, maka bawah ini hadis di atas menjelaskan. Begitu juga dengan kalau kita ambil dalil ini dari perumpamaan bahasa Arab, maka untuk huraian dalil ini, perumpamaan bahasa Arab di atas menjelaskan. Dan di sini untuk rumusan. Untuk rumusan ini boleh kita pakai kesimpulannya atau oleh itu. Contoh di sini kita guna oleh itu. Okey, koma. Di sini kita awali dengan umat Islam hendaklah atau kita. Okey, untuk rumusan kita awali dengan oleh itu, setelah itu kita hendaklah atau umat Islam hendaklah atau umat Islam perlulah. Setelah itu baru di sini isi dan nanti kalau setelah selesai di sini pun perlu huraian lagi. Maksudnya di sini perlu ada kabus. Kabus tu ni kerana, agar, bagi, untuk, supaya. Jadi untuk lebih fahamnya lagi, di sini Ustaz akan contohkan satu soalan untuk aras tinggi ini. Kita pergi ke bawah. Ini soalannya. Manusia sering mengabaikan nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Okey, ini stimulus. Kadang aras tinggi ini boleh jadi dengan sebuah gambar atau stimulus macam ni. Setelah itu di bawah soalannya, berdasarkan pernyataan di atas, mengapakah situasi tersebut berlaku? Di sini 6 markah. Okey, 6 markah. Setiap soalan kebat pasti soalannya 6 markah. Sekarang kita jawab. Jadi untuk cara menjawabnya, kita akan letakkan kotak. Kerana kotak ni tadi adalah untuk memudahkan pemeriksa. Jadi di sini perlu muqaddimah, bawahnya isi, bawahnya lagi huraian, bawahnya lagi huraian lengkap, bawahnya lagi dalil, bawahnya lagi huraian dalil,
dan bawahnya rumusan. Okey, di sini Ustaz akan contohkan satu soalan. Kita awali dengan menjawab muqaddimah. Apa itu muqaddimah? Iaitunya mengulang soalan dengan membuang tanda soal. Soalannya di sini, berdasarkan pernyataan di atas, mengapakah situasi tersebut berlaku? Situasi di atas berlaku. Setelah itu kita pindah ke isi. Bagaimana cara menjawab isi? Isi ini adalah fakta. Maksudnya jawapan daripada soalan. Kenapa manusia sering mengabaikan nikmat yang diberikan Allah? Jadi untuk isi kita buat di sini, kurangnya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, seperti itu. Di sini saya buat dengan Rumi ya, tapi nanti pelajar menjawab ketika exam tu dengan Jawi. Okey, jadi isi kita buat di sini kurangnya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuk huraian. Ingat, untuk huraian perlu ada kabus. Kabus tu apa? Kerana, agar, bagi, untuk, supaya. Di sini tadi muqaddimahnya situasi di atas berlaku, kita tambah ialah isi kurangnya rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Huraian, kerana didikan agama dalam diri masih hampa. Okey, itu huraian. Jadi untuk yang format ini kita buat warna kuning supaya kita ingat, kerana huraian ini mesti ada kerana atau kabus. Sekarang huraian lengkap. Tadi huraian lengkap formatnya adalah kesannya. Kita buat A di sini dan kesannya ini kita buat kuning supaya kita ingat. Itu adalah format wajib. Kalau tinggal, jawapan akan jadi salah. Kesannya, apapun yang dilakukan akan selalu jauh dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan manusia akan semakin lalai dalam beribadah. Sekarang dalil, kita nak ambil daripada Al-Quran atau hadis. Kalau Al-Quran, itu boleh dengan Arab atau terjemah sahaja. Kalau dari hadis, boleh dengan Arab atau terjemah sahaja. Kalau perumpamaan bahasa Arab, hanya boleh dengan bahasa Arab. Jadi sekarang kita akan bagi contoh di sini dengan ayat Al-Quran. Kita awali dengan sebagaimana firman Allah yang bunyinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ini ayat Al-Quran. Okey, setelah itu huraian dalil. Disebabkan ini adalah ayat Al-Quran, kita awali dengan ayat di atas menerangkan bahawa. Ini kita buat kuning. Yang ini pun boleh kita buat kuning supaya untuk kalimah pembantu. Dah boleh membantu kita untuk menjawab dalil ini. Kalau ayat Quran sebagaimana firman Allah yang bunyinya. Kalau hadis sebagaimana hadis Nabi yang bunyinya. Okey, sekarang untuk huraian dalil. Ayat di atas menerangkan bahawa tugasan manusia di atas bumi ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak boleh lalai dengan nikmat yang diberikan Allah. Okey. Jadi apa perbezaan dalil dengan huraian dalil? Dalil itu memang kita ambil daripada Al-Quran atau hadis atau perumpamaan bahasa Arab. Sedangkan untuk huraian dalil ini kita syarahkan sedikit. Contoh di sini, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Jadi untuk huraian dalil ini kita syarahkan sedikit. Kita jelaskan sedikit ayat ni. Ayat di atas menerangkan bahawa tugasan manusia di atas bumi ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
dan tidak boleh lalai dengan nikmat yang diberikan Allah. Setelah itu kita masuk kepada rumusan. Contoh kita guna oleh itu atau kesimpulannya. Di sini kita guna oleh itu. Kita hendaklah. Ini adalah ayat yang wajib. Kita kuningkan. Mesti ada ni, oleh itu atau kesimpulannya. Di sini kita guna oleh itu. Oleh itu, setelah itu kita hendaklah. Apakah kita hendaklah atau umat Islam hendaklah atau umat Islam perlulah. Jadi sini kita buat, oleh itu kita hendaklah sentiasa bersyukur dengan apa yang diberikan Allah kepada kita, supaya ini pun adalah ayat stimulus lagi. Kalau kita tinggalkan, maka nanti jawapan untuk rumusan ni jadi salah. Contoh kita hanya sampai menjawab kita ni sentiasa bersyukur dengan apa yang diberikan Allah kepada kita, sampai situ je. Maka jawapan rumusan akan salah. Kenapa salah? Sebab tidak ada huraian. Sebab dalam rumusan perlu ada huraian. Dan tanda huraian itu perlu diawali dengan kabus. Kerana agar, bagi, untuk, supaya. Jadi di sini kita buat, oleh itu kita hendaklah sentiasa bersyukur dengan apa yang diberikan Allah kepada kita, supaya kita selalu ingat dengan apa yang menjadi kewajiban kita. Oleh itu kita hendaklah sentiasa bersyukur dengan apa yang diberikan Allah kepada kita, supaya kita selalu ingat dengan apa yang menjadi kewajiban kita. Jadi isi ni 1 markah, huraian 1 markah, huraian lengkap 1 markah. Sampailah dalil, huraian dalil, rumusan. Yang ke-6 ini, itulah yang menjadi nanti 6 markah. Jadi itulah sedikit cara untuk menjawab soalan kebat PKS ini. Ini hanya sebagai permulaan. InsyaAllah nanti ke depannya akan ada lagi pembahasan tentang soalan kebat PKS ini. Apakah aras tinggi, aras sederhana atau aras rendah, dan formula-formula lainnya. Jadi itu sahaja dahulu pelajar semua. Terima kasih. Kalau ada apa-apa pertanyaan, soalan boleh komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.